Assalamualaikum warahmatullahi dan kembali lagi dalam video matematik untuk matrikulasi semester yang pertama. Baik. Jadi kita masih lagi dalam bab yang pertama berkenaan dengan sistem nombor. Baik. Jadi kita telah dalam video yang lalu kita telah berkenalan dengan nombor kompleks dan juga kita telah kenal operasi-operasi ke atas nombor kompleks. Okey. Dan operasinya operasi yang biasa kita kenal, tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Cumanya ada benda yang kita kena jagalah, macam saya cakap itu, apa yang ada I lebih, yang mana kuasanya lebih satu, kena jaga-jaga. Kena bagi nilai terus. Okey. Terutamanya I kuasa 2, I kuasa 2, I kuasa 4, I kuasa 6 dan seterusnya. Okey. Jadi dalam video kali ini kita akan bercakap tentang kesamaan nombor-nombor kompleks ataupun equality of complex numbers ataupun complex numbers equality. Dia banyaklah ayat dia kan, tapi yang penting kita akan bercakap tentang dua nombor kompleks yang sama. Okey, jadi kita mulakan. Jika dua nombor kompleks. Jika dua nombor kompleks Z1 A tambah BI dan Z2 C tambah DI. Jika dua nombor kompleks jika dua nombor kompleks ini adalah sama, maka konsekuensnya, implikasinya adalah kita start dengan kita compare Z1 sama dengan Z2. Z1 sama dengan Z2. Implikasinya adalah A tambah BI sama dengan C tambah DI. Maka bila kita banding dua nombor ini, benda yang kita akan banding, kita boleh banding. Dia sama je macam kita bandingkan dua nombor dalam yang algebra sebelum ni. Sekarang kita banding sebutan-sebutan yang tak ada I, ataupun kita bandingkan bahagian nyata dua nombor tersebut. Kita banding bahagian nyata dulu. Kita lihat maka dengan dengan membandingkan bahagian nyata. Bila kita banding bahagian nyata Z1 sama dengan bahagian nyata Z2, atau dalam erti kata lain A sama dengan C. Bahagian nyata dahulu, bahagian nyata. Ini bahagian nyata. Dan untuk bahagian khayalan lebih kurang. Dan dengan membandingkan apa yang kita bandingkan sekarang adalah Astaghfirullahaladzim. Bahagian
bahagian khayalan. Okey. Jadi bila kita banding, bahagian khayalan Z1 sama dengan bahagian khayalan Z2. Atau dalam erti kata lain, B sama dengan D. Baik. Jadi, bila kita banding dua nombor kompleks dan kita kata dua nombor kompleks itu sama, bermakna bahagian nyata kedua-dua nombor tersebut adalah sama. Okey. Itu implikasi yang pertama. Dan implikasi kedua pula, bahagian khayalan nombor-nombor tersebut adalah sama. Semua sama. Jadi itu kita kata untuk bahagian nyata, A sama dengan C, bahagian khayalan B sama dengan D. Okey, B sama dengan D. Okey, apa kepentingan kita tahu tentang kesamaan nombor-nombor kompleks? Okey, kepentingannya dua-dua. Okey, ini tentang soalan-soalan dalam exam. Okey, kepentingannya adalah kita akan gunakan fakta-fakta yang kita tahu ini untuk pertama kita akan selesaikan persamaan nombor kompleks yang pertama. Dan yang kedua, kita akan gunakan apa yang kita telah tahu tentang kesamaan nombor-nombor kompleks untuk mencari punca kuasa 2 sesuatu nombor kompleks. Okey, dua benda tu yang kita akan, dua benda ni akan kita akan pakai dalam dua bentuk soalan yang berkaitan dengan topik ni. Lebih kurang lah macam tu. Okey, kita start dengan bahagian yang pertama. Okey, kita start dengan contoh yang pertama lah senang cerita. Okey. Contoh. Okey. Cari nilai-nilai, patutnya cari nilai X dan Y. Okey. Di mana X dan Y adalah nombor-nombor nyata. Nombor nyata. Okey. Dan diberi persamaan 2x tolak 4 tambah 9i sama dengan 8 tambah 3yi. Okey, sekarang ni kita disuruh dikehendaki untuk mencari nilai X dan nilai Y. Okey, yang mana nilai X dan nilai Y boleh diperolehi bila kita menyelesaikan persamaan yang berikut. Okey, jadi kalau kita lihat, kedua-dua sisi merupakan nombor khayalan. Okey, kedua-dua sisi merupakan nombor khayalan. Okey, dan apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita kena kenal pasti. Okey, setiap sisi yang manakah bahagian khayalan, yang manakah bahagian nyata. Okey, bahagian nyata. Okey, jadi kita terus kenal pasti bahawa 2x tolak 4 adalah bahagian nyata, sementara 9 adalah bahagian khayalan. Itu sisi kiri. Sisi kanan pula, 8 merupakan bahagian nyata, sementara 3y adalah bahagian khayalan. Okey, jadi sekarang ni kita bandingkan bahagian nyata di sisi kiri dan dengan di sisi kanan. Okey, jadi kita akan dapat 2x tolak 4 bersamaan dengan 8.
Okey, jadi kita selesaikan. Okey, ini semua yang ni pula dia kita cari x menggunakan kaedah-kaedah algebra yang kita telah tahu. Okey, jadi kita ada 2x samaan dengan 12. Sementara jadi x adalah 6. Okey. Kemudian bila kita dah selesai membandingkan bahagian nyata, kita bandingkan pula bahagian-bahagian khayalan. Jadi kita ada 9 sama dengan 3y. Bermakna y kita adalah 9 bahagi 3, iaitu 3. Jadi jawapan kita adalah x sama dengan 6, y sama dengan 3. Okey. Baik. Jadi ini satu bentuk soalan yang memerlukan kita mengetahui tentang kesamaan di antara implikasi daripada kesamaan dua nombor kompleks. Okey. Bentuk soalan yang kedua adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Cari punca kuasa 2 bagi nombor kompleks 3 tambah 4i. Okey, contoh yang kedua, bentuk soalan yang kedua pula. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang adalah, kita akan mulakan dengan katakan apa yang kita katakan adalah punca kuasa 3 tambah 4i sama dengan A tambah BI. Okey. Ini benda penting. Okey, kita kena faham dekat sini. Okey, punca kuasa suatu nombor kompleks akan memberikan kita nombor kompleks. Okey, sebab tu kita buat punca kuasa 3 tambah 4i sama dengan nombor kompleks lain dalam bentuk piawai A tambah BI. Okey, jadi dekat sini kita telah tukar daripada soalan mencari punca kuasa bertukar menjadi soalan cari nilai A dan nilai B. Cari nilai A dengan nilai B dengan menggunakan implikasi daripada kesamaan dua nombor kompleks. Macam tu. Itu je sebenarnya. Itu je. Okey. Jadi bila kita dah katakan macam tu, apa yang kita akan buat adalah kedua-dua sisi persamaan ini kita akan letakkan kuasa 2. Jadi untuk sisi belah kanan, kejap. Okey, letak kuasa 2. Kemudian bila letak kuasa 2 sebelah kiri, punca kuasa lepas tu letak pula kuasa 2. Punca kuasa 2 lepas tu letak pula kuasa 2. Jadi kuasa 2 akan membuang simbol punca kuasa. Jadi kita akan ada 3 tambah 4i. Okey. Mudah. Yang belah kiri mudah. Belah kanan pula yang complicated sikit. Okey. Sebab kita kena kembangkan dua nombor khayalan. Okey, ini kena hati-hati. Okey, tapi yang ni saya akan skip saja. Saya akan skip. Apa yang saya akan skip adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tambah 2ABI. Okey, settle. Okey, dapat sini. Dapat pula sini kan. Okey, kalau anda familiar dengan orang kata apa, dah biasa buat soalan-soalan
persamaan kuadratik, benda-benda macam ni kita boleh skip dah sebenarnya. Benda-benda macam ni boleh skip, kita boleh jimat masa. Okey, cuma make sure kita jangan banyak sangat mistake lah. Kurangkan mistake tu, kalau boleh kurangkan sedaya mungkin lah. Tu baru kita kata mahir. Okey, dalam bab persamaan kuadratik. Okey, jadi sekarang ni apa kita akan buat adalah kita compare. Kita akan compare ataupun kita akan bandingkan bahagian nyata dengan bahagian nyata sebelah kiri dengan bahagian nyata sebelah kanan. Untuk khayalan pun macam tu juga, benda yang sama. Okey, kita start dengan bahagian nyata dahulu. Okey, untuk bahagian nyata kita ada 3 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Alamak. Alamak. Okey, baik. Jadi ini persamaan kita yang pertama. Okey, tak apa, boleh abaikan dulu. Susah. Okey, buat macam ni tak apa. Okey, biar dulu. Okey, kemudian kita bandingkan pula bahagian khayalan. Jadi kita ada 4 sama dengan 2AB. Okey, tapi dua-dua sisi, okey, belah kanan kita ada 4 hasil bukan hasil darab, gandaan 2. 4 gandaan 2. Jadi kita boleh bahagi 2 setiap sisi, kita akan dapat 2 sama dengan AB. Dan ini persamaan yang kedua. Okey, ini persamaan kedua. Okey, yang ni pun saya akan skip. Boleh nak tunjuk? Boleh tunjuk. Okey, kita start dengan daripada nombor 2, daripada persamaan 2 kita akan dapat B lah. B senang. B sama dengan 2 darab 2 bahagi A. Jadi kita akan ada persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga ni kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Okey, jadi bawa masuk nombor 3, persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi kita akan ada A kuasa 2 tolak 4 bahagi A kuasa 2 sama dengan 3. Okey. Baik, jadi apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan kembangkan. Okey, sebab bila kita jumpa pecahan, benda yang kita akan bukan naturally lah, benda yang terbaik kita akan buat, kita akan cuba tukarkan pecahan tu. Jangan jadi pecahan lah sebenarnya, kita buang denominator. Okey, kita darabkan setiap sebutan dengan A kuasa 2. Jadi kita akan ada A kuasa 4 tolak 4 tambah 3 A kuasa 2. Okey, nampak macam complicated. Okey, tak apa, kita susun lagi. A kuasa 4 tolak 3A kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kita mula-mula nampak macam complicated. Ada kuasa 4 lah, apa berbagai apa semua kan. Okey, jangan panik. Kalau anda perasan, okey, dia akan bagi nampak A kuasa 2 2 tolak 3 A kuasa 2 tolak 4. Okey, bila saya tulis macam ni, apa yang anda perasan? Anda akan perasan bahawa sebenarnya persamaan ni dalam bentuk kuadratik. Cuma penyelesaian kita pula adalah A kuasa 2. Itu je lah, hati-hati. Okey, itu sajalah. Okey, jadi yang ni pun saya akan skip. Boleh time ni nak pakai ni kan. Okey, nak pakai kalkulator. Jimat masa. Okey, jimat masa. Okey, jadi kita ada 1 negatif 3 negatif 4. Jadi kita ada penyelesaian A kuasa 2 bersamaan dengan 1. Alamak. A kuasa 2 bersamaan dengan 1 pula. Okey, adik saya miss ke? Okey, sense B. Okey, faham. Okey, A kuasa 2 sama dengan 1. Kemudian
A kuasa, ataupun kita tulis baliklah dalam bentuk ni kan. A kuasa 2 tambah 1. A kuasa 2 tolak 4. Kosong. Okey, kosong. Okey. Apa kita akan buat sekarang ni? Apa yang kita akan buat? Okey, apa yang kita akan buat? Okey, apa yang kita akan buat? Okey, sekarang ni kita ada faktor. Kita ada faktor dah. Okey. Kalau kita tengok balik faktor ni, kita ada A kuasa 2 tambah 1 darab dengan A kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okey. Jadi sekarang ni, okey, dia patah balik apa kita faham tentang persamaan kuadratik. Hasil darab dua nombor. Hasil darab dua nombor yang memberikan kita kosong. Okey, dua benda je. Sama ada salah satu nombor tu adalah kosong, salah satu sama ada yang ini ataupun yang ini, ataupun dua-dua kosong. Tapi kalau dua-dua kosong tak logik lah, tak simple sangat penyelesaian dia. Okey, kita tak nak yang tu. Okey, kita jadi patah balik kepada assumption kita yang pertama. Salah satu daripada punca-punca ni adalah kosong. Okey, sama kosong. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita lihat elok-elok. Kalau kita lihat elok-elok kat sini, okey, ni part ni jangan gabra lagi, jangan gabra. Okey, tahu dalam exam masih limited tapi jangan gabra dulu, bagi faham dulu. Okey. Okey, kita tengok dahulu. A kuasa 2 tambah dengan 1 sama dengan kosong. Jadi kita ada A kuasa 2 sama dengan negatif 1. Okey, yang ni complicated. Yang ni complicated. Yang ni jangan. Okey. Maknanya kita kena solve ni. Jawapan kita adalah silap. Jawapan kita adalah I. Tapi masalah dia kalau kita baca balik soalan. Okey, kalau kita baca balik soalan. Oh tak, kita baca balik soalan. Okey, silap. Okey, kalau kita patah balik yang awal-awal ni, kita kata apa? Kalau kita ingat balik takrifan nombor kompleks, kita akan kata apa? Okey, kita akan kata A dan B adalah nombor nyata. Ni kena take note pula. Ini kena take note. A dan B adalah nombor nyata. A dan B tak boleh nombor kompleks lagi. Tak pening kepala kita masuk dalam ni tak sudah. Okey. Tapi sekarang ni kita ada A, nombor nyata. Apa yang kita akan buat? Kita reject. Tolak. Kita akan tolak. Sebab apa kita tolak? Sebab awal-awal tadi takrifan nombor kompleks A dan B mesti nyata. Tak boleh selain nombor nyata. Tapi bila kita solve, salah satu solution dia adalah A sama dengan I. Tak boleh. Okey, yang ni kita reject. Yang ni kita reject, tak apa. Okey, jadi apa yang tinggal adalah A kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Jadi kita ada A kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita ada A tambah tolak 2. Tambah tolak 2. Okey, jadi kita sekarang barulah kita ada 2 nilai A. Tambah 2 dengan negatif 2. Okey, jadi Okey, silap. Jika A sama dengan 2, okey, nak cari B. Guna nombor 3 ni. Guna persamaan 3 dia. Jadi B kita adalah 2 bagi A kan. 2 bahagi A. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Okey. Jika A sama dengan negatif 2, jadi kita akan ada B 2 bahagi negatif 2 sama dengan 1. Negatif 1. Okey. Jadi sekarang ni kita ada jawapan dia. Okey, jadi maka apa yang kita akan buat adalah 3 tambah 4I. Okey, punca kuasa 3 tambah 4I adalah tambah tolak 2 tambah I. Okey, yang ni macam mana dapat? Okey, kalau kita daripada sini kita bentukkan nombor nyata yang atas ni tadi, yang mula-mula ni. Okey, yang mula-mula ni. Okey, jadi kita akan ada 2 tambah I.
Okey, untuk yang ni pula kita akan ada negatif 2 tolak I. Okey, sebab tu kita akan dapat ni hasil jawapan yang last kali ni dia. Okey. Baik. Jadi itu okey, kalau tak tahu kalau silibus matrik sampai sini saja. Cuma yang saya pernah belajar dahulu, okey, dia macam ingat lupa-lupa ingat lah kan. Okey. Yang belajar dulu dia lebih lagi. Sebab saya ambil asasi ni textbook dia lain sikit dah. Textbook dia lain. Jadi ada setengah asasi guna buku yang sama dengan korang. Cuma sebab saya punya asasi, dia publish buku sendiri, jadi ada beza sikit lah dia punya susunan buku tu beza sikit. Silibus pun lain. Okey. Dia lebih sikit. Okey, tapi saya takkan sentuh lah benda tu. Jangan risau. Saya takkan sentuh benda tersebut. Okey. Jadi setakat sini saja video kita untuk kali ini. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa komen, sila lontarkan dalam bahagian. Jangan segan-seganlah nak komen dan nak tulis dekat bahagian komen. Okey, baik. Jadi kalau ada soalan tu, kalau saya sempat, baiklah, kita pun kadang-kadang jarang buka. Jangan buka YouTube Studio. Okey. Kalau saya sempat, kalau baru baca tu, saya akan jawab secepat mungkin, insya-Allah. Insya-Allah, jangan risau. Okey, baik. Jadi kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam video yang akan datang, insyaAllah.